sekarang ni kita nak membuat uji kaji. Sama adakah terdapat perkaitan antara jantina tadi. Contohlah kita buat kajian, kita dapati ada perbezaan jantina untuk mereka punya stres. Dan kali ini kita nak tengok sama ada male dengan female ni ada tak perbezaan. Ada tak perkaitan. Jadi kita nak kena gunakan chi-square. Kenapa kita guna chi-square? Sebab IV kita ni memang asal dia lagi adalah nominal. Jadi data kita yang merupakan B total final ni ataupun stress score ni memang secara azali dia adalah numerical. Jadi kita boleh olah yang numerical ni untuk menjadikan dia categorical. Jadi saya persilakan tuan-tuan dan puan-puan untuk ubah B total final ni dulu. Cara dia adalah pergi kepada transform, recode into different variable dan kita hasilkan kumpulan dulu. Tekan reset, masukkan B total ni tadi. Saya masukkan B total final. Dan saya tulis dekat sini nama output variable yang barulah. Saya tulis terus stress. stress.cat. Saya terus tulis stress.cat lah. Okay. Stress.cat ini saya masukkan seperti yang saya terakan kepada anda pada layar. Kemudian saya pergi old and new values. Dekat sini saya membuat sedikit pengajaran kepada komputer. Iaitu sesiapa yang merekodkan data-data yang di bawah threshold, katakanlah saya letak 14. Dia akan dikategorikan sebagai kumpulan yang pertama. Dan sesiapa yang melebihi 14.1, maka ini adalah threshold bagi kategori yang kedua. Setakat ni boleh follow? Cuba try follow lah. Saya tunjuk je lah. Okey, anda boleh tekan butang continue. Okey, anda boleh tekan butang paste. Maka dia akan menghasilkan sinteks lah ya. Sinteks yang terhasil ini, maka anda boleh teruskan dengan satu ayat-ayat lain tambahan. Ini ayat tambahan. Saya ajar tuan-tuan dan puan-puan lah. Ayat dia berbunyi begini Tuliskan value label. L-A-B-E-L-S. Value labels. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan tulis stress.cat. Kemudian masukkan nombor. Contoh 1. Buka kurungan. Tutup kurungan. Tulis dekat situ low. Apa nama health. Apa nama ni? Okey, contohlah. Okey. Kemudian saya letak 2, buka kurungan, tutup kurungan. Ini apa ni? Inverted comma Inverted comma halus yang satu tu. 2 ni adalah stress. Macam itulah. Okey, tekan nokta. Macam tu. Boleh? Ini last, ini je lah yang saya minta anda tulis. Kalau anda nak tulis lah, kalau tak nak tak apa. Sebab kalau tak nak tulis, buat sendiri kat manual. Okey. So, anda highlightkan. Bila anda highlight dan tekan butang run, maka anda punya data ni tadi akan terus keluar dekat sini bersama dengan perkataan stress ataupun okey. Nampak tak? Dok jadi tu sebab salah tulis. Sekali lagi, tengok betul-betul. Tulis value labels, stress.cat, spacebar, 1. Yang ini jangan buat yang 2 tau, buat yang 1. Buat yang 1. Inverted comma 1. Okey, lepas tu space bar buat 2. Lepas tu inverted comma lagi nama dia. Nama, lepas tu last sekali tekan butang nokta. Cuba try. 2 ni kalau anda lihat daripada saya punya cerita ni tadi, yang nombor 2 punya chi-square ni dipanggil sebagai testing for independence. Independence ni bermaksud darjah kebebasan darjah kebebasan. Darjah kebebasan ni dalam bahasa kita yang mudah ni, kita nak faham dia adalah kita boleh adakan null kita macam ni tau. Ni senang lah nak tulis dia. IV independent to DV. Maknanya faktor tidak bersandar dengan kesan. Faktor tidak bersandar dengan kesan. Contohnya apa? Apa faktor kita? Male or female tidak bersandar dengan sakit atau tak sakit. Okey atau tak okey lah. Stres atau tak stres. So, alternatif kita adalah berbunyi IV dependent to DV. Dengan kata lain, faktor bersandar dengan kesan. Itu contoh. Cara pemahaman kamu dari segi statistik sampailah ke aplikasi ayat manusia faham tu perlu jelas dulu. Kalau kamu hang kat situ, insya-Allah kamu hang sampai bila-bila, ya. Betul. Sebab itu kamu kena betul-betul faham bila kata buat hipotesis null, untuk goodness of it cari beza kadar. So kalau kata
null dia adalah perkadaran adalah sama. Samalah dengan makna tidak ada beza kadar, faham sama juga macam ni. Bila kata IV independent to DV, dengan kata lain, faktor dan kesan tidak ada perhubungan, tidak ada berkaitan antara keduanya ini. Itu sama juga makna dia dengan faktor yang berkenaan ini adalah tidak berkait dengan kesannya. Macam tu pun sama juga. Itu konsep dia. So now mari kita buat yang sebenarnya. Yang sebenarnya kita akan tulis ayat dalam bentuk pemahaman manusia saintifik biasa. Maka kita akan kata there is significant association. Association ni bukan persatuan ya. Kan? Malaysia Medical Association. So association ni bukanlah persatuan. Maknanya kita akan kata there is a significant association. Dengan kata lain sebenarnya persatuan ni bermaksud juga kebersandaran lah, kebergantungan. There is a significant association between IV and DV. Apa IV kita? Gender and health status. Contoh. Ataupun stress status. Nampak tak? Sebab stress saya tadi, saya dah ubahkan daripada stress score kepada stress status. Sama ada okey ataupun stress. Betul tak? Okay. So next adalah alternatif. Apa alternatif saya ya tuan-tuan dan puan-puan? There is no, ya Allah pandainya. There is no significant association. Sorry, saya tersilap. Kenapa saya tersilap? Sepatutnya there is no ni dekat null. Yang there is alternative. Kau orang main ikut je Saya duk pelik. Kenapa macam kenapa aku banyak kali cakap benda yang macam salah ni tapi tak tahu salah dia kat mana. Kenapa kamu tak tegur saya? Tegur je There is no significant association. Sepatutnya null dia adalah there is no lah. Maknanya tidak ada kaitan, tidak ada hubung kait, tidak ada relationship ya. Itu adalah kita punya null. Dan apakah step yang nombor 2? Macam biasalah alpha. Step nombor 3 kita run. Dan macam biasa decision and also conclusion. Baik. Untuk makluman semua, oleh kerana ini adalah chi-square, maka table chi-square adalah selain daripada table yang lain. Table chi-square ni memang sangat lain. Sangat lain ya. Tengok betul-betul macam mana buat dia. Sebab apa dia lain? Sebab chi-square dia tak pakai MCT dan MD. Dia tak pakai MCT dan MD. Dia pakai frek dan frekuensi. Frek dan frekuensi benda yang sama. Frekuensi dan percentage. Sebab dia data nominal kan. Jadi penjelasan data ini adalah lebih kepada frekuensi dengan percentage ya. Contoh seperti berikut ya. Kita ada variable. Okey, tolong buat sama-sama. Kemudian kita biarkan variable ni. Kemudian dekat sebelah sini kita akan ada contoh tadi. Okey, ingat kolom kita ni kolom yang ke bawah ni kolom. Kolom kita biasakan dia dengan DV. DV adalah kita punya kolom. Contoh kat sini adalah stress level. Okey, stress level yang ini kita tulis stress level lah, stress level. Okey, yang ini anda boleh tekan butang merge cells. Okey, stress level ini anda boleh buat dalam kurungan okey macam ni. Ini contoh Okey, yang ini kita biar tempat kosong, tekan space bar, lepas tu double click. Okey, yang ini kita tambah lagi 2 kolom. So senang cerita kolom ni biar banyak lah. Dalam 8 kot. Okey, yang ini adalah stress level. Ini akan tulis stress lah. Contoh senang cerita macam ni Ini adalah stress. Ini adalah okey. Macam tu lah. Stress atau okey. Yang ini adalah frek. Yang ini adalah percentage. Yang ini adalah frek. Yang ini adalah percentage. Yang ini adalah chi-square value ya. Chi-square value. Chi-square value ni dia dalam bentuk simbol X kuasa 2 sengit. Ya, dia macam sedikit sengit. Begitu. Sekejap, saya try cari. Ada tak? Tak jumpa ya. Ada yang jumpa? Yang ni. Ni bentuk dia. Ni bentuk chi-square sengit yang berkenaan kuasa 2. Okey, jangan lupa letak dia superscript. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dan juga last kali, ujung sekali apa? P. Pandai P value ya. Okey, ini contoh jadual saya. Nampak dia punya design dia? Nampak tak? Ke tak nampak? Note di sini jangan lupa sebab saya biasanya suka buat perkataan-perkataan singkat sebab nak jimatkan space kan. So frek ni adalah frekuensi. Macam itulah. So dekat sini variable kita adalah gender, betul? Gender kita ada 2, male dengan female. Dan kita ada 2, okay dan juga stress. So kita nak tengok. Ini dipanggil cross tabulation table. Table chi-square tolong buat seperti yang saya tunjuk ini. Okay, dah sudah? Belum.
Bagi tujuan ini, maka telah ada lagi satu option untuk mendapatkan nilai chi adalah dengan menggunakan cross tabulation. Apa dia? Cross tabulation. Okey, jadual ni adalah cross tabulation ya. Cross tabulation. Cross tabulation ni dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai jadual silang, jadual bersilang. Tak silap saya lah, kalau silap minta maaf lah ya, sebab dah lama sangat tak belajar Melayu ni. Cross tabulation in Malay. In Malay apa dia? Penjadualan silang ataupun jadual silang lah kan. Itu dipanggil cross tabulation. Baik. Dalam cross tabulation ini, maka tuan-tuan dan puan punya analisis akan berarahkan demikian ya. Analyze, descriptive, cross tab. Dah. Analyze, descriptive dan juga cross tab. Analyze, descriptive dan juga cross tab. Tuan-tuan dan puan boleh tekan butang yang berkenaan, cross tab tu. Dia akan keluar row, column, kemudian exact statistic, cells, format, style dan juga bootstrapping. Ada keluar? Okay, now kita nak masukkan apa pada row? Okay, row ni adalah kita punya independent variable. So saya masukkan gender lah, sebab saya nak tengok perkaitan antara gender lelaki dan perempuan dan juga status kesihatan mereka sakit ataupun tak sakit, ataupun dengan kajian lain, dengan kajian kita ni lebih kepada stres ataupun tak stres kan. So kolom masukkan stress.cat. Macam tu. Dah masukkan? Dah masukkan, jangan tekan apa-apa lagi, sabar. Kita akan tekan butang radio button statistics. Statistics radio button, tekan. Statistics tu, radio button sebelah kanan tu, tekan. Okey, dekat sini kita tekan butang chi-square. Okey, atas dia ada tulis button chi-square. Tolong checkkan box tu. Contingency coefficient pun sama, kita checkkan box tu. Pi and Kramer's V pun kita checkkan box tu. Okey, saya perlu bagi tahu ya. Perkataan contingency coefficient dan juga pi and Kramer's V, yang ni dua, ini dua adalah dipanggil sebagai pseudo R. Apa maksud pseudo? Ya, pandai. Betul tu. Maksudnya anda akan menghasilkan satu nilai yang mana nilainya boleh diinterpretasikan seperti nilai R. Sama ada low, moderate ataupun high ataupun very high. Tapi ianya adalah bukan R sebenar. Ianya adalah R tipu-tipu. Itu panggil pseudo R. Okey? Dah siap, anda boleh tekan butang continue dan anda boleh tekan butang cells. Pada butang cells, anda boleh pilih percentage by column. Okey? Percentage by column. Kemudian anda tekan butang continue dan anda boleh tekan butang paste. Okey, saya ulang balik. Anda pertamanya pergi kepada analyze, kemudian descriptive, cross tab, masukkan anda punya IV pada row. Okey, ini IV saya. Kolom adalah DV. Ingat satu je, apa-apa bila pakai chi-square, kolom anda mesti DV. Kalau anda nak kata nak tengok image okey tak okey dengan pengalaman radiografer. So radiografer tu adalah faktor dia, dan quality image tu ataupun bilangan image yang berkualiti tu adalah dia punya DV. So DV anda mestilah pada kolom. Kemudian statistics. So statistics saya ambil chi-square, contingency coefficient, pi and Kramer's V. Ingat, contingency coefficient dan pi and Kramer's V ini adalah sudoku. Salah, pseudo R maksudnya R yang menipu. Kemudian kita punya cells ambil apa yang dipanggil sebagai kolom dan tekan butang continue, dan last sekali but not least jangan lupa tekan butang paste ataupun OK, maka syntax bagi cross tabulation analysis telah terhasil. Setelah ianya terhasil, maka saya akan right click ataupun tekan dan hasilkan dia punya dapatan lah. So kita dapat seperti berikut ya. Lelaki 7 dan peratusan dia 50%, perempuan 7 peratusan dia adalah 50%. Maknanya total mereka yang okey adalah 14 orang ataupun lebih kurang yang tertera pada slide, dan juga yang stres adalah lebih kurang 26 orang. Ini contoh bagaimana kita nak melihat data ini. Data inilah yang anda akan gunakan dan letakkan di dalam kamu punya jadual yang ada pada Word yang ini. Ini contoh dia, macam mana cara nak buat. Ada dua cara. Pertama adalah menggunakan kaedah copy paste. Yang itu saya minta maaf, saya tak akan ajar. Sebab cara copy paste untuk cross tabulation ni dia sedikit confuse, nanti you all akan tersilap. Oleh itu saya ajar yang simple-simple lah, iaitu kaedah bukan cut, tengok dan type. Macam itulah. Okey, ni kaedah yang paling simple lah.
Tengok dan type. Okey. Tak semua benda nak kena copy paste kan? Bukan tak semua benda ikutkan, ada cara copy paste tu. Tapi saya mengambil kira risiko yang bakal ditimpa untuk tak boleh follow tu. So saya cerita je lah 0.218. Ini adalah nilai chi value dan juga kita punya p value 0.641. Maka selesailah. Inilah jadual cross tabulation ataupun cara anda melaporkan data-data kamu dalam Excel. Dalam chi-square. Okey, sebelum kamu siapkan untuk salin, saya bagi tahu satu benda. Sekejap. Pertama, ada dua benda utama. Pertama, tengok di bawah ini, dia ada tulis perkataan kosong cells, 0% have expected count less than 5. Maknanya, di dalam menggunakan chi-square ni, dia ada syarat ya. Saya ulang, dia mesti ada syarat. Syarat dia, sel yang ditulis di dalam bracket ini tidak boleh lebih 20%. Saya ulang, sel di dalam bracket ini, nanti kalau anda analyze yang lain, tiba-tiba nanti ada berapa persen, contohnya 19%, 17%, tak ada masalah. Tak boleh lebih 20%. Kalau lebih 20%, maka anda tak boleh pakai Pearson chi-square. Faham? Anda kena pakai yang lain, contohnya Fisher exact. Bila chi-square tak boleh pakai, option yang kedua adalah Fisher exact. Option yang ketiga adalah likelihood ratio. Option yang keempat adalah linear by linear association. Itu dari segi dia punya pemilihan. Saya ulang ya. Jika anda dapati kat bawah ni dia tulis bukan kosong sel, dia tulis 2 sel. Lepas tu dalam kurungan pula dia tulis 50%. Maknanya apa? Lebih 20 kan? So boleh tak pakai Pearson chi-square ni punya value? Jawapan dia tak boleh. Anda kena gunakan matrices yang merupakan option. Apa option yang pertama selepas chi-square tak boleh pakai? Anda boleh gunakan Fisher exact. Tapi ingat ya, Fisher exact tidak ada nilai. Dia hanya ada nilai signifikan saja. Faham tak? Maknanya nanti dekat sini akan anda tulis NA, not applicable. Jelas ya? Okey. Kalau Fisher tak ada, Pearson chi-square tak boleh pakai. Pakai apa? Likelihood ratio. Macam itulah. Dan yang terakhir adalah linear by linear association. Jelas ya? Itu adalah arahan yang perlu dipatuhi untuk kebolehgunaan chi-square ini. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita pergi kepada lagi satu idea yang dinamakan sebagai symmetric measures. Inilah yang dinamakan sebagai pseudo R. So nilai pseudo R dia adalah berapa? 0.074 dan P value bagi pseudo R ini adalah 0.641. Dengan kata lain lebih besar daripada alpha, maka kita gagal menolak null, maka kita boleh kata there is no significant association. Ni tengok ni, nilai dia 0.641 kan? There is no significant association between gender, male and female with the stress status. Itulah kita punya apa? Conclusion. Okay, cuba buat sekarang conclusion dia. Saya nak anda type sendiri conclusion anda sebelum saya bagi. Silakan. Lepas tu habislah. Okay, so untuk menyambung balik kita punya discussion ni, saya mohon anda buat analisa antara stress.cat dengan income ya. Kat sini kita ada income, data income mana? Yang ni, x4.cat. X4.cat ini adalah data income yang telah diasingkan mengikut kumpulan T20, M40 dan juga B40. Silakan anda boleh gunakan cross tabulation. Itu hint dia. Sila dapatkan jawapan dan kita bincangkan sekejap lagi.